Selamat Saboy ke daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersua Auda pagi ini dari daerah Tutong. Seperti biasa ada maklumat dan juga satu pengisian pakej program akan dikongsikan untuk Auda ya. Baik, kita kabarkan keadaan cuaca di sekitar daerah Tutong masih lagi dalam keadaan hujan sejak petang kemarin, dan kita difahamkan juga banyak ya tempat-tempat yang dilanda banjir saat ini dan masih lagi dilanda banjir, antaranya ialah kawasan-kawasan pedalaman seperti Kampung Kuala Ungar, ya, Kampung Pancong, Kampung Rambai dan sekitarnya. Jadi diharapkan juga kepada penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman ataupun di kawasan rendah untuk sentiasa berhati-hati, berwaspada dan elakkan ya untuk membiarkan anak-anak bermandi-manda di kawasan banjir berkenaan. Baik, untuk seterusnya Auda, sebelum kita kongsikan satu aktiviti yang akan diadakan di daerah Tutong ini, ada baiknya kita saksikan dulu pakej program yang kami hidangkan untuk Auda edisi hari ini dari daerah Tutong. Jadi kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh dan saling berpesan untuk mengikut yang hak serta saling berpesan untuk bersabar. Surah Al-As ayat 1 hingga 3. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan tujuan yang sangat mulia, iaitu adalah semata-mata untuk berbakti, ta'budi, mengabdi dan beramal ibadah kehadrat Allah Rabbul Alamin. Disediakannya syurga dan neraka dan diberikan ganjaran pahala bagi hambanya yang beramal soleh dan bertakwa. Allah SWT juga menciptakan manusia adalah sebagai khalifah, yakni pemimpin di muka bumi ini yang diberikan akal dan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, serta diberikan tanggungjawab untuk mengelola bumi dengan berperilaku adil, jujur dan saling tolong-menolong, yang mana perilaku ini dapat menjamin kesejahteraan semua bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah itu, kita sentiasa diuji dengan pelbagai dugaan hidup di dunia yang fana ini. Namun sebagai umat Islam, kita wajib untuk sentiasa tingkatkan keimanan diri, mendidik jiwa, untuk sentiasa bersabar dan sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hamba-hambanya di luar kemampuan mereka. Namun masih banyak di antara kita yang lalai dan alpa dengan nikmat dunia, sehingga kan tidak mengambil indah akan kewajipan selaku umat Islam. Namun apabila mula diselubungi dengan pelbagai cabaran dan dugaan hidup, maka mulalah mengeluh dan menyalahkan takdir Allah. Haruslah diingat, segala cabaran dan dugaan hidup itu adalah tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya dan menginginkan hamba-hambanya untuk kembali ke jalan yang diredai olehnya jua. Benarlah seperti mana difirmankan dalam surah Al-As itu bahawa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kerana sering melalaikan tanggungjawab selaku seorang Muslim. Kembalilah kepadanya dengan bermula untuk memantapkan dan sentiasa menjaga waktu sembahyang, kerana sembahyang itu adalah tiang utama bagi orang Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij yang bermaksud, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat gelisah lagi bakhil. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia kedekut. Kecuali orang-orang yang mendirikan sembahyang, iaitu orang-orang yang tetap mendirikan sembahyang.
Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Dengan melaksanakan sembahyang itu membantu untuk menyucikan hati dan jiwa dari kekotoran dosa serta mendekatkan diri seseorang hamba itu kepada Allah, memohon keampunan dan mengingatkan seseorang untuk selalu berada di jalan yang benar. Selain sembahyang dapat mencerdaskan minda, kerana hati dan minda orang yang sembahyang tidak ke mana-mana, melainkan hanya kepada Allah semata-mata, justru menjadikan hati dan minda orang sembahyang itu pasti bersih, tenang dan sehat. Oleh demikian, dengan bersembahyang, seseorang Muslim akan dapat mencapai ketenangan batin dan kekuatan mental dalam menghadapi tantangan hidup, kerana setiap lantunan ayat-ayat di dalam sembahyang itu adalah zikrullah kepada Allah Ta'ala yang dapat memberi keinsafan dan ketenteraman hati buat para hambanya. Seperti mana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan zikrullah itu, hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kesimpulannya, sebagai seorang yang beragama Islam, adalah menjadi kewajipan untuk melaksanakan sembahyang walau dalam apa jua keadaan, dengan tidak meluputkan waktu sembahyang itu luar daripada waktunya, selain memanfaatkan setiap masa itu ke arah yang baik dan diredai Allah, kerana setiap detik dalam hidup kita itu akan diperhitungkan di akhirat kelak. Justru itu, marilah bersama menanai sikap untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan sentiasa ingat mengingati sesama saudara se-Islam dalam melakukan kebaikan, lebih-lebih lagi dalam bab solat, agar kita menjadi seorang Muslim yang beriman dan tidak mensia-siakan setiap saat dan detik dalam kehidupan. Selamat menyambut Isra' dan Mi'raj 1446 Hijrah bertemakan sembahyang mencerdaskan minda.